Bunga harum, mekar sekuntum, buah tomato terlihat ranum. Assalamualaikum antum-antum, moga sihat dan selalu tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faruah bin Jamal Firdaus. Nombor matrik saya 1232582. Saya akan membentangkan pendahuluan. Apakah yang dimaksudkan dengan jenayah cyber? Jenayah cyber merujuk kepada jenayah yang menggunakan rangkaian komputer atau peranti perkakasan, yakni hardware untuk mengganggu mangsa. Sebab pemilihan tema pertama iaitu kesan jenayah cyber ialah memberi impak yang negatif terhadap kestabilan ekonomi, iaitu terhadap kewangan sesuatu negara atau organisasi. Selain itu, kesan jenayah cyber mengganggu emosi dan mental kepada mangsa seperti depresi dan stres. Perkara ini akan mengakibatkan mangsa menghadapi kemurungan hidup dan banyak berlakunya kes bunuh diri. Seterusnya, terhadap individu juga memberi kesan yang negatif apabila data dan privasi mereka diakses tanpa kebenaran. Maka keselamatan dan data peribadi mereka disalahguna dan memberi kemudaratan kepada diri mangsa. Akhir sekali, tajuk ini dipilih kerana ia mempunyai implikasi yang luas dan relevan dalam kehidupan kita seharian. Sebab pemilihan tema kedua, iaitu usaha memandung jenayah cyber, adalah disebabkan kes jenayah cyber yang semakin berleluasa. Oleh itu, apakah usaha bagi menangani jenayah cyber? Yang pertama, oleh pihak kerajaan, di mana pihak kerajaan perlu kuat kuasa undang-undang. Undang-undang merupakan satu alat hukuman terhadap pesalah. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan ini adalah bagi memupuk kesedaran dalam masyarakat, di mana ia membantu individu mengenal pasti terhadap penipuan cyber dan tidak mudah terpedaya dengan tipu helak taktik jenayah cyber. Yang ketiga adalah langkah oleh pengguna media, di mana mereka perlu melindungi data privasi mereka dengan tidak mengkongsikan data privasi mereka ke dalam media sosial ataupun di tempat-tempat awam. Saya Nur Farzana binti Muhammad Nazri, nombor matrik 1232613. Kami bersetuju dengan ChatGPT yang mengatakan bahawa peningkatan dan penurunan kes jenayah cyber mempunyai hubungan dengan kestabilan ekonomi, iaitu melalui pencurian data pribadi, serangan ransomware atau penipuan dalam talian yang menyebabkan kerugian kewangan besar. Sebagai bukti daripada Isro Awani, terdapat 270 serangan cyber bagi setiap organisasi sepanjang tahun 2021 dan ia meningkat sebanyak 31% berbanding pada tahun 2020. Jenayah cyber juga menyebabkan adanya halangan dalam operasi harian. Jenayah cyber menyebabkan Malaysia kerugian kira-kira RM1 bilion yang dicatat pada tahun 2013. Berdasarkan laporan Polis Diraja Malaysia PDRM pula, jumlah kerugian yang dicatat bagi tahun 2019 meningkat sehingga 5.8 bilion. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Nazrin Afifi bin Hassan Sabri, nombor matrik 1232637. Jenayah cyber membawa sejumlah faktor penyebab yang serius seperti kehilangan privasi, kerugian kewangan, gangguan produktiviti dan ketidakpastian masa depan. Kesemua ini boleh menjadi pemacu bagi timbulnya kesan emosi yang negatif. Depresi dan stres adalah kesan langsung yang mungkin dialami oleh individu akibat terdedah kepada jenayah cyber. Bagaimana kita dapat menghadapi tekanan ini dan meneruskan kehidupan dengan positif? Pertama, sokongan emosi amat penting. Keluarga dan rakan sebaya boleh menjadi sandaran penting untuk membantu individu keluar daripada ketidakselesaan ini. Kedua, bantuan profesional seperti kaunseling dan psikoterapi boleh memberi panduan dan sokongan yang lebih terarah. Sebagai masyarakat cyber, mari kita bersatu dalam memahami dan mengatasi masalah ini. Semoga kita dapat menjadikan dunia cyber sebagai tempat yang lebih selamat dan positif. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Aiman bin Abdul Manaf, nombor matrik saya 1230061. Soalan 3, adakah terdapat kesan jangka panjang terhadap individu apabila data peribadi mereka diakses tanpa kebenaran dalam konteks jenayah cyber? Jawapan ChatGPT menyatakan pelanggaran privasi,
penyalahgunaan maklumat, kesihatan mental, reputasi yang terjejas, kehilangan kepercayaan, kesannya kepada kewangan dan pematuhan undang-undang dan peraturan. Menurut sumber, kemunculan jenayah cyber merupakan kesan yang muncul hasil daripada kewujudan kemajuan yang dirancang ini. Menurut kajian Bahdri tahun 2018, dengan memuat naik butiran atau maklumat peribadi di Facebook, ianya adalah berpotensi menjadi salah satu ancaman kepada privasi pengguna itu sendiri dan hak peribadi mereka. Hasil kajian mendapati terdapat lebih banyak cabaran semasa yang akan dihadapi oleh individu atau masyarakat apabila kerap memuat naik butiran atau maklumat peribadi di Facebook. Kami dapati jawapan yang diberikan oleh ChatGPT adalah benar. Binti Mat Nazri, nombor matrik 1232617, iaitu analisis kedua merupakan sejauh manakah undang-undang mampu membendung jenayah cyber ataupun gejala jenayah cyber. Menurut jawapan daripada ChatGPT, perkembangan dalam teknologi memerlukan pemantauan dan penyesuaian undang-undang secara berterusan. Beberapa undang-undang berkaitan dengan jenayah cyber telah ditetapkan seperti Akta Pencegahan Jenayah Komputer tahun 1997, iaitu Akta 563 yang memberikan definisi bagi pelbagai jenayah berkaitan dengan komputer, termasuklah akses tanpa izin, pencemaran data dan kegiatan berkaitan dengan jenayah cyber yang lain. Menurut jawapan yang dianalisiskan pula ialah melalui laporan berita harian menyatakan bahawa jenayah cyber memerlukan rang undang-undang yang bersepadu daripada pelbagai pihak bagi mengekang kegiatan yang semakin berleluasa. Oleh itu, rang undang-undang ini dapat menambah baikkan perundangan yang sedia ada untuk menangani kecanggihan dan kemajuan jenayah cyber yang berlaku sekarang. Saya Zulaiha binti Muhammad, nama kami Syekh 1232612. Saya akan membentangkan analisis kedua, iaitu sejauh manakah kesedaran dalam diri masyarakat dan pendidikan dapat mencegah jenayah cyber. Kami bersetuju dengan ChatGPT yang mengatakan bahawa perkara ini penting dalam menangani jenayah cyber dengan memperkukuhkan pemahaman tentang risiko teknologi, kepentingan privasi dan implikasi negatif dari tindakan cyber yang tidak bertanggungjawab. Pendidikan awal dalam kalangan masyarakat dan integrasi topik keselamatan cyber dalam kurikulum sekolah bertujuan untuk membekalkan pengetahuan yang mendasar serta kemahiran dalam mengenal pasti dan merespon ancaman seperti penipuan dalam talian atau penggolaman akaun. Seterusnya, analisis ini disokong lagi oleh bukti di mana buku Cyber Security for Beginners daripada penulisan Raif Lewis. Buku ini menjelaskan bahawa kesedaran ini tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan teknikal tetapi juga dengan kepekaan terhadap sikap proaktif dalam mengelakkan penipuan dalam talian, penggolaman akaun dan serangan cyber yang lain. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, masyarakat mampu untuk memerangi jenayah cyber di samping menggalakkan penggunaan teknologi yang bertanggungjawab dan selamat dalam masyarakat yang semakin digital ini. Seterusnya, artikel Cyber Security Challenges and the Way Forward penulisan Aziz Nurani Ayuf dan Barry Irwin. Artikel ini menyatakan bahawa kesedaran dalam diri masyarakat dapat membantu masyarakat untuk mengelakkan diri daripada terjerat dengan jenayah cyber. Kedua-dua penulis ini bersepakat menyatakan dengan mengemaskini keselamatan pada peranti atau sistem yang digunakan supaya masyarakat tidak dipergunakan sebagai mangsa jenayah cyber. Kesedaran tentang keselamatan cyber perlu diterapkan sejak di bangku sekolah agar kita dapat melahirkan generasi yang lebih bijak dan cakna dalam mengutamakan keselamatan cyber. Langkah yang berkenaan perlu dipandang serius dan perlu diambil tindakan yang proaktif supaya sesebuah negara itu bukan sahaja mampu melahirkan masyarakat dan generasi yang celik IT tetapi turut mempunyai ilmu dan kesedaran dalam melindungi diri dan hak mereka sebagai pengguna cyber bagi mengelakkan diri mereka juga untuk menjadi mangsa jenayah cyber. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Anwar bin Zulkifli dan nombor matrik 1232595. Dalam konteks pertumbuhan pesat dunia digital, keselamatan data privasi pengguna memegang peranan yang kritikal. Kami mencadangkan perlindungan data melalui penggunaan kata laluan yang kukuh, pengaktifan kata laluan dua faktor dan penyelesaian tetapan privasi di platform media sosial. Amat penting untuk kita meningkatkan kehati-hatian terhadap serangan phishing, menghindari pautan dan lampiran yang mencurigakan. Selain itu, sentiasa kemaskini perisian dan aplikasi ke versi terkini merupakan langkah proaktif dalam mengekalkan keamanan
pengurangan perkongsian maklumat peribadi dalam talian, pemantauan akses aplikasi dan pelaksanaan perbuatan cadangan secara berkala juga menjadi prinsip penting dalam kestabilan sistem. Kesedaran terhadap ancaman cyber dan keterlibatan masyarakat dalam aspek ketelurusan menjadi aspek penting dalam rangka inisiatif perlindungan data yang holistik. Kolaborasi lintas sektor membentuk landasan yang menangani permasalahan jenayah cyber secara menyeluruh. Dengan mematuhi etika teknologi, kita boleh mencapai persekitaran teknologi yang aman dan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis binti Rosli, nombor matrik 123245. Kesimpulannya, kajian ini telah merumuskan kesan dan langkah dalam konteks jenayah cyber di Malaysia. Dalam tema pertama, kajian ini telah mendedahkan peningkatan dan penurunan kes jenayah terhadap kestabilan ekonomi serta kesan gangguan mental dan emosi terhadap mangsa jenayah cyber yang ianya juga memberikan kesan jangka panjang terhadap individu apabila data diakses tanpa kebenaran. Dalam tema kedua, hal ini dapat diatasi dengan usaha kerajaan memberikan tindakan undang-undang terhadap jenayah cyber serta kesedaran dalam diri, masyarakat dan pendidikan. Oleh itu, individu perlulah mengambil langkah berhati-hati bagi melindungi data dan privasi diri. Hasil analisis daripada dua tema ini dapat memberikan beberapa cadangan. Yang pertama, kerajaan perlu bekerjasama dengan MCMC bagi meningkatkan kadar keselamatan cyber agar gangguan jenayah cyber yang berleluasa dapat dielakkan. Akhir sekali, kerajaan juga perlu mengambil inisiatif menganjurkan kempen kesedaran bagi mengurangkan jenayah cyber. Sekian, terima kasih.